Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata al-muallif, pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, bagi al-alim al-allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu bab pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Ya, kita sampai pada muka surat yang ke-12 daripada kitab yang Jawi dan pada muka surat yang ke-19 dari kitab Rumi. Kita sampai pada hikayat. Kalau kitab yang Jawi itu dari baris yang ke-4 dari atas. Ya. Hikayat bahawasanya dua orang bersaudara, adalah salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadat, dan yang satu lagi itu melebihi atas dirinya dengan syahwat, keinginan nafsunya. Dan adalah yang abid itu cita hendak melihat iblis. Maka pada satu hari melihat ia akan iblis, dan berkata iblis baginya, "Hai, menyesal atas engkau. Telah engkau sia-sia akan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau, dan mempenat akan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya." Maka berkata yang abid pada dirinya, "Aku hendak turun pergi muafakat dengan saudaraku di bawah itu, pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat, pada masa 20 tahun. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat." Pada 20 tahun yang tinggal lagi. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu, dan saudaranya yang di bawah juga jaga ia daripada mabuk arak. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Sungguhnya telah
kencing ia atas kainnya dan badannya padahal ia tercampak atas bumi lagi di dalam kelam. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku di dalam taat dan ibadat. Maka aku masuk neraka dan ia masuk syurga. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadat serta saudaranya. Maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadat, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya, maka mati keduanya. Maka dihasyarkan abid atas maksiat dan dihasyarkan yang asi itu atas niat taat dan ibadat. Allahu Akbar. Ini sebuah hikayat, ya, tentang dua orang yang bersaudara. Seorangnya adalah ahli ibadah dan seorang lagi adalah ahli maksiat. Yang ahli ibadah ni selama 40 tahun dia buat amal ibadat, tiba-tiba datang satu keinginan di dalam nafsunya hendak melihat iblis. Maknanya dia nak cuba melihat perkara-perkara yang kejahatan pula. Ya, cenderung dia keinginan nafsunya untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Jadi iblis berkata pada dia, menyesal engkau, menyesal atas engkau, yang mana telah engkau sia-siakan umur engkau selama 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar dan memenatkan badan engkau dengan melakukan amalan ibadat, ketaatan, padahal tinggal lagi baki 40 tahun daripada umur engkau. Mana anggaran umurnya 80 tahun lah. Ya. 40 tahun dah habis dah buat ibadat, tinggal lagi baki 40 tahun. Jadi niat dia dalam hati itu nak ikut keinginan nafsu syahwatnya. Nak bersama dengan saudaranya yang duduk di bawah bukit tu. Ya, yang taat ni, yang ahli ibadat ni, dia duduk di atas bukit, ya, duduk tempat tinggi. Ya. Jauh daripada kesibukan duniawi, kesibukan manusia, ya, godaan-godaan dunia ni. Sedangkan saudaranya yang berada di bawah bukit tu, ya, bergelumang dengan bermacam-macam kejahatan, kemaksiatan, ya, mabuk, minum arak dan sebagainya. Yang ini menuruti kehendak hawa nafsunya. Jadi yang si abid ni, apabila datang keinginannya hendak melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh saudaranya yang ahli maksiat tadi, maka syaitan pun kata, kau ni mensia-siakan umur kamu. Dalam 40 tahun kau habiskan masa dengan amalan ibadat, buat penat dia. Ya? Jadi abid ni berkata pada dirinya, aku hendak turun pergi muafakat dengan saudaraku di bawah itu pada makan dan minum. Jadi nak seronok-seronok makan yang sedap-sedap, makan lazat-lazat, ya. Yang ada di pekan sana, apa yang ada di bandar sana, apa yang ada di kota sana. Pada segala yang lazat-lazat pada masa 20 tahun. Yang ini dia anggarkan dalam masa 20 tahun tu, dia nak bersama-sama dengan saudara dia tu layan kehidupan duniawi ni. Menikmati segala kesenangan, kenikmatan yang ada, makanan yang lazat-lazat dan segala kenikmatan yang boleh mereka dapat. Kemudian niat dia, aku taubat dan aku berbuat ibadat pada 20 tahun yang tinggal lagi. Ini niat dia. Kita tak tahu masa kita ni, hayat kita ni lagi ada 40 tahun ke, lagi 20 tahun ke, kita pun tak tahu. Ya tak? Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Yang ni dia duduk di atas bukit tu, duduk bersuluk atas bukit seorang-seorang dia. Ya? Beribadat, beruzlah. Ya? Beribadat, mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba datang kecenderungan hatinya tu untuk meneruti syahwatnya. Turunlah ia daripada bukit tadi tu, nak pergi bersama-sama dengan saudaranya yang berada di bawah.
Dalam masa yang sama, saudaranya yang di bawah itu pula, Allah Subhanahu Wa Taala nak campakkan hidayat, terjaga ia daripada kejahilan dia tu. Daripada kemabukan dia minum arak, ya, terjaga dia. Maksudnya datang keinsafan dalam hatinya. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Jadi dia apabila dia telah rasa insaf itu datang dalam hatinya, dia dapat rasakan bahawa dia telah hidup dalam keadaan yang sangat jauh daripada mentaati perintah Allah. Dalam kelakuan yang sangat jahat. Sehingga kan keadaan dia tu tak terurus. Kencing berak dia pun pada dalam pakaian dia tu tak disucikan. Ya, sungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya. Padahal ia tercampak atas bumi lagi dalam kelam. Ini dalam keadaan hina. Maka berkata ia pada dirinya, apabila datang keinsafan tu di dalam hati, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku di dalam taat dan ibadat. Maka aku masuk neraka dan dia masuk syurga. Ini berkata si Asi ni, yang ahli maksiat ni, berkata dalam diri dia, ya, aku ni dah habis sia-siakan usiaku yang panjang dalam melakukan maksiat. Sedangkan saudaraku yang di atas bukit sana tu duduk dalam keadaan taat, lakukan ibadat. Mesti dia akan masuk syurga. Aku ni masuk neraka. Ya. Maka kemudian berniat ia hendak taubat. Ya, apabila datang keinsafan tu di dalam hatinya, datanglah niat hatinya hendak bertaubat kepada Allah. Dan hendak berbuat ibadat serta saudaranya. Yang ini nak bersama-sama dengan saudaranya yang di atas bukit sana tu. Ya, nak bertaubat dan berbuat ibadat. Sedangkan saudaranya yang di atas bukit tu pula, daripada sibuk melakukan amal ibadat dan ketaatan, datang pula niat nak melakukan kemaksiatan, nak bersama-sama dengan saudaranya yang di bawah bukit ni. Maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadat, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Ini saudaranya yang di atas bukit tadi tu turun dengan niat nak melakukan maksiat. Sedangkan dia ahli taat, ahli ibadat. Manakala saudaranya yang di bawah bukit pula, yang sememangnya ahli maksiat, tapi melangkahkan kakinya naik ke atas bukit tu dengan niat untuk bersama-sama dengan saudaranya yang ahli taat dan ahli ibadat itu. Maka tergelincir kakinya, yang ini saudaranya yang di atas tu, yang ahli ibadat tu, yang nak turun ke bawah bukit tu, tergelincir kakinya, jatuh atas saudaranya. Yang ini saudaranya yang daripada bawah tu nak naik ke atas tu, terjatuh, terhempap atas dia pula. Maka mati kedua-duanya. Yang ini saudaranya yang ahli taat daripada atas bukit tu jatuh, tertimpa atas saudaranya yang ahli maksiat tu, daripada bawah bukit nak naik ke atas tu, dua-dua sekali meninggal dunia. Maka dihasyarkan, yakni dihimpunkan abid atas maksiat, dan dihasyarkan, yakni dihimpunkan yang asi itu atas niat taat dan ibadat. Ya. Kerana itu setiap amal, ya, Nabi SAW menyatakan, ya, innamal a'malu bin niyyat. Setiap amal itu adalah berdasarkan niatnya. Jadi apa yang kita niatkan itulah yang akan memberi hasil kepada kita. Kalau kita niat untuk keredaan Allah dan Rasulnya, kita akan mencapai keredaan Allah dan Rasulnya. Jikalau kita niat untuk untuk memuaskan kehendak-kehendak duniawi kita atau keinginan-keinginan nafsu kita, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan, tetapi tidak ada keredaan Allah dan Rasulnya pada itu. Sebuah lagi hikayat, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat. Maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia.
Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, ini suratan engkau dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil. Dan aku ketahui akan benar niat engkau itu. Maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Allahu Akbar. Ya. Ini keadaan seorang hamba pada hari kiamat nanti, tatkala dia menerima suratan amalnya. Dia mengambil suratan amalnya dengan tangan kanan. Apabila dilihatnya suratan amalnya, tertulis catatan pahala yang begitu banyak. Pahala haji, pahala perang sabilillah, pahala jihad, pahala sedekah, dan sebagainya. Banyak lagi pahala-pahala yang tak pernah dia kerjakan waktu dia hidup di dunia dahulu. Maka berkata ia, ini bukan suratanku ya Allah. Hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Aku tak pernah buat amal ni. Haji pun tak pernah pergi. Umrah adalah pernah pergi sampai. Haji tak sempat lagi. Ya. Perang sabil ni masa bila aku pergi ya Allah. Sedekah ni aku pun orang fakir ya Allah. Masa bila pula aku pergi sedekah ni ya Allah. Maka firman Allah Ta'ala, ini suratan engkau. Dan engkau berkata, jika ada bagiku, yakni waktu dia hidup di dunia dulu, pernah dalam hatinya berkata bahawa jikalau dia ada harta, jikalau Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah, naklah dia pergi mengerjakan haji dan bersedekah dan berperang fi sabilillah. Jadi niatnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kira dalam catatan amalnya. Dan Allah mengetahui akan kebenaran niat si hamba itu. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan pahala yang demikian itu sekalian. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala walaupun kita tidak melakukannya lagi. Baru berniat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi murah rezeki, naklah sedekah pada anak-anak yatim ke, ya, ibu-ibu tunggal ke, atau fakir-fakir miskin ke, apa saja kebajikan-kebajikan je lah. Kita niat je siap-siap. Buat tak buat itu nombor dua, belum lagi. Sebab dengan niat kita tu akan dicatat pahala. Ya. Niat ni dia tak ada payah nak keluarkan harta benda pun, tenaga sekalipun, ya. Hanya kita tanamkan keinginan tu di dalam hati dengan kebenaran, dengan keikhlasan niat kita semata-mata kerana Allah, insya-Allah, ya, itu pun akan dicatatkan sebagai pahala. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, nampak? Walaupun kita tak ada kemampuan nak melaksanakannya, niat nak buat madrasah, niat nak buat masjid, nak bina masjid, niat nak bersedekah, niat apa sajalah kebajikan-kebajikan, amalan-amalan ibadat, ya. Walaupun kita tak mampu mengerjakannya sekalipun, maka sayugianya bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Ini, ya, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, sentiasa berniat hendak berbuat kebajikan, kebaikan. Yang sebesar-besarnya, niat kebajikan besar-besar lah. Jangan niat aku niat nak sedekah sekeping roti je niat. Niatlah berbuku-buku roti kepada semua fakir-fakir miskin yang ada ni ke. Niat je. Mampu tak mampu itu nombor dua, ya. Maka hendaklah berniat. Begitu juga dalam kita nak menuntut ilmu itu perlu kita perbetulkan niat. Hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keredaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Jangan kita menuntut ilmu agama tu untuk mendapatkan keredaan makhluk dan hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi, ya.
ataupun nak supaya kita ni dianggap sebagai orang yang paling berilmu, ya, orang lain tak berilmu, dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Jadi kita meniatkan apabila kita menuntut ilmu itu untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan untuk mendapatkan bekalan bagi kehidupan akhirat kita dan menghilangkan kejahilan daripada diri kita dan menjauhkan, ya, daripada orang yang jahil. Dan niat kita menuntut ilmu agama itu dengan niat untuk menghidupkan agama. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu. Dan tiada sah zuhud dan taqwa melainkan dengan ilmu. Dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat tubuh badan. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Yang ini jangan kita niat menuntut ilmu agama ni supaya nanti semua orang datang rujuk kepada kita, ya, supaya semua orang datang berhadap kepada kita. Itu salah niat tu, menuntut ilmu untuk macam tu, ya. Nak dapatkan pengaruh duniawi, pengaruh manusiawi. Dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja dan lainnya daripada dunia. Jadi dia menuntut ilmu tu nak mendatangkan manfaat duniawi. Dia menuntut ilmu agama itu untuk mendapatkan kemuliaan daripada raja-raja dan selainnya, penguasa-penguasa daripada dunia ni. Maka itu semua adalah niat-niat yang salah, ya. Maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut, ya. Apabila kita salah niat kita dalam menuntut ilmu agama, maka tidaklah dapat kita akan segala fadilat-fadilat yang sempurna daripada ilmu yang dipelajari itu. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Ini dalam kita menuntut ilmu, ya, kerana ilmu ni adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi perlu kita beradab. Hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya, ya. Kerana kalau kita tidak beradab dalam menuntut ilmu, maka ilmu kita walaupun kita dapat banyak maklumat-maklumat, namun tiada keberkatan. Tiada keberkatan ilmu, ya. Ini pernah satu kisah ni berlaku di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, Imam Abu Hanifah ni seperti mana yang kita tahu, dia adalah salah seorang imam mujtahidin, ya. Beliau ada beberapa orang sahabat yang merupakan murid kepadanya juga, iaitu Imam Abu Yusuf, ya, Imam Muhammad, dan ada seorang lagi iaitu Imam Zufar. Jadi mereka bertiga ni, Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf dan Imam Zufar ni, mereka ni adalah merupakan sahabat karib kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dan Imam Abu Hanifah ni memang dikenali sebagai seorang imam yang besar, Imam A'zam, digelar sebagai imam yang besar di kalangan imam-imam, ya, di Kufah pada waktu itu. Jadi walaupun Imam Muhammad, Imam Yusuf dan Imam Zufar ni belajar, ya, daripada Imam Abu Hanifah, namun mereka ni juga ada memiliki ketinggian ilmu mereka masing-masing, ya. Jadi apabila satu ketika Imam Abu Hanifah datang ke dalam tempat mereka selalu berkumpul, maka Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ni segera bangun dan menyambut ketibaan Imam Abu Hanifah ni. Sebab mereka tahu ini guru mereka. Maka kita sambut, menghormati, ya, sebagai menunjukkan adab yang baik kepada guru. Namun pada waktu tu Imam Zufar ni, dia adalah seorang yang kuat ingatan dia, hafalan dia. Dia bukan kata orang yang tak pandai, juga pandai, juga berilmu tinggi. Tetapi dalam keadaan apabila Imam Abu Hanifah tiba tu, dia tidak bangun. Dan dia hanya sibuk dengan mutalaah kitab dia saja. Ini dia tidak memberikan penghormatan yang selayaknya dengan adabnya sebagai seorang murid kepada guru tu. Dia tidak pergi menyambut. Maka Imam Abu Hanifah berkata,
kepada Imam Zufar ni, ya, mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil khidmat agama daripada kamu. Ya. Kerana itu kalau dalam mazhab Hanafi, ya, dalam kitab-kitab fiqh mereka, kalau kita belajar fiqh-fiqh Hanafi, ya, qaul-qaul, ya, dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, ada juga qaul-qaul yang dinyatakan oleh Imam Muhammad, dan ada juga qaul-qaul yang dinyatakan oleh Imam Abu Yusuf. Dia akan banyak ditemui qaul-qaul qala Abu Yusuf, qala Muhammad, ya. Namun akan ditemui sedikit sekali perkataan qala al-Zufar. Ini berkata Imam Zufar tu hanya sedikit saja ditemui. Kerana apa? Tiada keberkatan pada ilmu apabila kita tidak menghormati guru. Jadi di situ Imam Abu Hanifah maksudkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil khidmat agama daripada kamu, yakni kurang manfaat ilmunya itu untuk manfaat mazhab Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Ya. Setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahlinya dan membesarkan gurunya, dan setengah daripadanya membesarkan dia. Yakni dalam kita menuntut ilmu tu, yang perlu kita hormati, yang perlu kita ta'zimkan. Membesarkan tu maksudnya kita ta'zimkan, kita muliakan, ya? Membesarkan ilmu, menta'zimkan ilmu dan ahli-ahli ilmu, yakni orang-orang yang berilmu, dan membesarkan guru-guru yang mengajarkan ilmu, ya. Begitu juga kitab-kitab, alat tulis, segala-segala perkara yang membawa kita kepada memahami ilmu, hendaklah kita ta'zimkan dia, membesarkan dia. Dan antaranya jangan berjalan di hadapannya, yakni jangan berjalan di hadapan gurunya. Jangan duduk pada tempatnya, ya. Di mana gurunya duduk mengajar, jangan dia pula duduk pula di tempat gurunya mengajar itu, ya. Dan jangan memulai perkataan, yakni sebelum gurunya memulai perkataan, jangan dia memulakan dulu pula, ya. Dan jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya, melainkan dengan izinnya atau redanya. Jadi ketika mana guru sedang mengajar, sebagai murid atau sebagai orang yang menuntut ilmu, jangan kita banyak berkata-kata ataupun ketawa pula di hadapan guru. Ataupun kalau kita nak bertanya, kita bertanya dengan meminta izin. Ya, minta izin, tuan guru, saya nak bertanya. Jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Yang ini kita tengok dah banyak orang tanya, ustaz saya nak tanya ni, semua orang bertanya, tanya-tanya, kita pun nak sibuk bertanya juga. Jadi kita janganlah bertanya ketika mana kita tengok seorang guru tu dia dah penat sangat, agak jemu menjawab berbagai-bagai persoalan, ya. Dan jangan diseru akan dia dengan namanya, yakni jangan kita panggil nama guru tu dengan namanya sendiri, tetapi hendaklah kita serukan dengan nama yang mulia, ya. Macam kalau kita jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Jangan kita panggil ibu bapa kita dengan nama mereka, tetapi kita panggil dengan panggilan yang hormat, ayah, ibu, ya. Kalau ibu jangan nama Halimah, takkan kita dah panggil Halimah, ya. Kalau bapaknya nama Rahmat, takkan kita dah panggil Rahmat, ya. Kita kena panggil ayah, panggil bapa atau abu, ya. Dan setengah daripadanya begitu juga kepada guru ni, kita jangan panggil dengan namanya sendiri, ya. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang memuliakan guru, tuan guru, ustaz. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Ini juga perlu ditakzimkan, ya, memuliakan kitab-kitab. Jangan kita letak kitab kita pada tempat-tempat yang kotor ataupun meletakkan sesuatu atas kitab kita. Di sini dinyatakan antara adab-adab kita dengan kitab itu, yang pertama, jangan mengambil akan dia melainkan dengan wuduk. Ini kitab yang kita nak pelajari itu, yang kita tuntut itu, yang kita mutalaah itu, janganlah kita pegangnya melainkan dengan wuduk. Ya, seperti mana Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci. Begitu juga kitab-kitab ilmu agama, kerana ianya merupakan penerangan, penjelasan, huraian daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka hendaklah kita ta'zimkan, membesarkan dia. Jangan mengambil akan dia melainkan dengan wuduk.
Kerana bahawasanya ilmu itu nur dan wuduk itu nur. Jadi apabila kita nak menghasilkan nur ilmu itu, kita tambahkan dengan nur wuduk supaya dia akan menjadi nurun ala nur, maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wuduk tersebut. Ya. Kemudian jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Ini jangan kita lunjurkan kaki kita ke arah kitab, ya. Angkat kitab tu letak di tempat yang tinggi. Jangan menghantarkan atasnya sesuatu, maka iaitu haram, melainkan kerana hajat. Ini jangan kita pergi letak sesuatu benda pula, ya. Stokin ke jam tangan ke atas kitab pula, ya. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu, yakni rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sama-sama menuntut ilmu dengan kita, juga hendaklah kita muliakan, hendaklah kita hormati dan memeliharakan dengan perangai yang keji-keji dan menjauhkan dia. Ini jauhkan diri daripada sikap-sikap perangai yang buruk-buruk kerana ianya dianggap sebagai anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang. Yang ini kalau kita ada perangai-perangai yang keji di dalam diri, ya, maka ilmu susah nak masuk dalam fikiran kita, dalam hati kita. Ya. Kenapa? Banyaknya perangai-perangai yang keji, akhlak-akhlak yang buruk di dalam diri itu diibaratkan sebagai anjing maknawi. Begitulah juga malaikat tidak akan masuk dalam sesebuah rumah yang ada anjing ataupun rupa-rupa binatang. Begitu juga ilmu. Ya? Ilmu agama ni tidak akan masuk dalam tubuh badan seseorang, dalam akal fikiran seseorang, selagi mana dalam dirinya masih ada anjing-anjing maknawi ni. Ini apa? Perangai-perangai yang keji. Itu yang dimaksudkan dengan anjing maknawi di sini. Dan sebenarnya menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat. Jadi kita mendapatkan kefahaman ilmu itu dengan wasitah perantaran malaikat-malaikat. Ya, macam Nabi SAW menerima ilmu Al-Quran itu bukan terus daripada Allah, ya, menerusi wasitah malaikat Jibril, ya. Bukan terus Nabi SAW terima lafaz-lafaz Al-Quran itu semuanya daripada Allah, menerusi malaikat Jibril. Jadi kita sebagai orang beriman ni nak menerima limpahan kefahaman ilmu Al-Quran juga menerusi wasitah para malaikat, ya. Dan daripada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalak akan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Ini jikalau kita menuntut ilmu tetapi tidak bersikap warak, maka kita akan menerima balak yang dinyatakan, iaitu yang pertama, dimati akan dia pada ketika mudanya. Yang kedua, dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Ya? Ini mungkin kena buang negeri ke. Ya? Atau yang ketiga, dibalakkan dengan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Yang ini sibuk masanya, terpaksa berkhidmat kepada raja. Kerana apa? Tiada warak dalam menuntut ilmu. Ya? Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak, yang ni kalau seseorang yang menuntut ilmu itu dia menjaga kewarakan dia, ya, nescaya adalah ilmunya itu terlebih manfaat. Ini maka akan terhasillah manfaat daripada ilmu yang dituntutnya itu apabila kita ada sikap warak, ya, bersama-sama dalam kita menuntut ilmu itu. Dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Yang ini kefahaman juga akan terhasil dengan lebih mudah apabila kita ada sikap warak. Apakah sikap warak ni? Ya, sikap warak ni mana sikap yang berhati-hati, ya, memelihara diri. Ya, antaranya setengah daripada warak yang kamil. Ini kewarakan yang sempurna itu adalah bahawa memelihara ia daripada kenyang. Ini makan tidak terlalu kenyang sampai sengkak perut. Ya, tak boleh nak buat amal ibadat, tidur je banyak. Dan daripada banyak tidur, ya, orang yang warak ni dia kurang makan dan dia kurang tidur. Dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia, yakni orang yang warak dia akan kurangkan bercakap. Ya, perkataan mereka hanya perkara-perkara yang membawa manfaat. Perkara-perkara yang sia-sia
tidak akan terbit daripada lidah perkataan mereka. Itu sikap orang yang warak. Dia nak bercakap tu pun dia berhati-hati. Kalau perkataan tu sia-sia, apakah perkataan sia-sia? Perkataan yang sia-sia ni adalah perkataan yang mana orang yang bercakap tak dapat manfaat, orang yang dengar pun tak dapat manfaat. Sia-sia lah tu. Ya? Perkataan yang bermanfaat, yang tidak sia-sia, apabila orang yang bercakap tu pun dapat manfaat, orang yang dengar dapat manfaat. Ya? Itu perkataan yang bermanfaat, yang tidak sia-sia. Dan yang keempat, memelihara ia daripada makan akan makanan pekan. Yang ini nak memelihara diri tu dengan sifat warak ni, maka janganlah kita makan makanan di pekan. Bukan kata tak boleh makan, boleh makan. Tapi kalau tak makan makanan di pekan tu lagi bagus lah. Elok kita makan makanan di rumah yang dimasak oleh ahli keluarga kita, isteri kita ke. Ya? Sebab apa makanan di pekan ni, dia ada banyak perkara-perkara yang dinyatakan di sini kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Jadi kebersihan tu kita tak dapat nak pastikan betul ke dia bilah ni betul-betul ke, ya, ataupun dia punya masakan tu mungkin kadang-kadang ada sikap khianat. Janji boleh jual, janji orang boleh makan, cukup lah. Dia bukannya kira sangat, ya. Macam kalau kita masak di rumah tu semua kita jaga teliti, basuh biar bersih-bersih, ya. Tapi kalau makanan di kedai ni, tuan-tuan kalau yang meniaga tu boleh faham lah, ya. Kadang-kadang tu bukannya kita masak untuk meniaga ni, dia tak macam masak kita masak untuk hari raya ke, nak bagi makan ahli keluarga ke, ya. Dia masakan untuk meniaga ni dia lain sikit. Dia lebih kurang sikit, ya. Wallahu alam lah. Kalau nak makan yang sedap-sedap tu kena pergi kedai yang mahal-mahal lagi lah, ya. Mungkin tak ada khianat gamaknya. Tapi kebanyakannya makanan di pekan ni, kalau makanan di kedai-kedai warung ke apa ni, tak dapat kita nak pastikan mutu kebersihannya tu, ya. Dan sikap khianat peniaga tu kita pun tak tahu, ya. Jadi dan terlebih jauh daripada zikrullah. Ini orang-orang yang meniaga di pekan-pekan di bandar-bandar ni, keutamaan mereka tu nak cari duit je, bukannya nak khidmat, nak bagi makan pada orang pun dengan makanan yang sedap ke ataupun yang berzat ke. Yang pentingnya orang tu kenyang, makan, jual, laku, duit masuk, dah bas. Itu je niat orang yang nak meniaga di pekan-pekan ni, ya. Dan terlebih jauh daripada zikrullah. Nak harapkan mereka yang meniaga tu semuanya berzikir macam rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada macam tu? Mana adanya? Kurang, ya. Kalau ada pun kita tak tahu. Jadi sebab tu kurangkanlah diri kita tu daripada makan makanan di pekan-pekan atau di pekan bazar-bazar ke, ya. Lebih baik kita makan masakan di rumah, itu lebih terjamin dengan nilai kebersihannya dan ada dengan zikrullahnya. Dan makanan di pekan-pekan tu terlebih hampir kepada lalai. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu antara ciri-ciri setengah daripada warak yang kamil itu bahawasanya apa? Yang pertama, memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia, dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekan, kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai. Dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia. Jadi makanan-makanan di pekan-pekan ni, ya, dengan harga yang mahal-mahal, dengan gambar dia yang begitu meliurkan, ya. Jadi orang-orang yang miskin ni kadang-kadang dia tengok terliur juga, keinginan tu ada juga, tapi nak makan beli tak mampu. Jadi ini menyebabkan menyakiti mereka itu dengan demikian itu. Maka jadi menyakiti mereka itu dengan demikian itu. Maksudnya orang miskin ni disebabkan harga makanan yang mahal di pekan-pekan ni, mereka jadi nak makan tu, nak rasa tu tak dapat, kempunan lah katanya. Maka hilang berkatnya. Jadi makanan-makanan di pekan itu memang kurang keberkatannya berbanding dengan makanan yang kita masak sendiri di rumah. Ya. Dan sabda Nabi SAW, hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Ini orang yang belajar itu, dia perlu memerhatikan perkara-perkara ini sebagai menunaikan haknya ke atas orang yang mengajar kepadanya. Iaitu jangan diseru akan gurunya dengan namanya, yakni panggil dengan panggilan-panggilan yang hormat, yang memuliakan. Yang kedua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Yakni kalau kita duduk dalam saf tu, ya, jangan kita lutut kita tu sama sebaris dengan lutut guru kita. Tapi kita biarlah kita duduk di belakang sikit daripada lutut guru kita tu. Dan jangan duduk pada tempatnya. Dan yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Yakni kita jaga kelakuan kita di hadapan guru. Yang kelima, jangan berjalan di hadapannya. Ini semua telah dinyatakan tadi. Ya, dan yang keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Jadi jangan suaranya itu lebih tinggi daripada gurunya. Ya, sebaliknya hendaklah sentiasa patuh pada guru. Ini suatu faedah. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan, dan sembahyang tahajud pada malam, dan membanyakkan membaca Al-Quran, dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Ya, ini setengah daripada amalan untuk kita menguatkan hafalan, ya, supaya kuat ingatan kita. Ya. Dinyatakan di sini setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu untuk kita dapatkan kekuatan hafazan, ya, nak menghafaz doa-doa, nak menghafaz ayat Quran, nak menghafaz hadis-hadis, ya. Jadi kita perlu ada kuat hafalan tu. Bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan. Ini makan tu jangan terlalu banyak sampai sengkak perut, ya. Dan sembahyang tahajud pada malam hari.
Ini semua akan dapat menguatkan ingatan hafalan kita. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Dan ketika kita mengangkat kitab, kita baca doa ni. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Apa maksud dia? Bismillah dengan nama Allah, wa subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha perkasa dan maha mengetahui. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu, yang maha mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis. Abadal abidina wa dahrad dahirin, sepenuh abad dan sepanjang masa. Dan membanyakkan selawat atas Nabi SAW. Ini juga akan dapat menguatkan hafalan, ya. Dan bersugi. Bersugi ni maksudnya kita berus gigi lah, ya. Sunnahnya kita menggunakan kayu sugi tu, ya. Tak ada kayu sugi tu, pakai berus gigi pun boleh, dengan Colgate pun tak apa, ya. Dan kalau nak dapat fadilat yang sempurna tu, kita carilah kayu sugi tu, ya. Gosok gigi kita supaya gusi kita ni dibersihkan daripada taik-taik gigi tu, di celah-celah gigi tu, ya. Dan meminum asal madu. Asal ni artinya madu lah. Minum madu lebah, ya, setiap hari. Dan memakan kundur, iaitu luban az-zikri. Ini buah kundur ni dianggap sebagai luban az-zikri. Lub ni artinya apa? Pati sesuatu, pati ingatan, ya. Serta sugar. Sugar ni maksudnya sukar lah, gula. Ini manisan yang ada pada buah-buahan, maknanya macam apa, tebu ataupun kurma, ya, yang mengandungi manisan. Dan makan buah zabib, ini buah kismis yang kering, ya, zabib. Jadi amalan makan buah kismis kering ni memang menjadi amalan pelajar-pelajar. Waktu saya belajar dulu pun memang biasa diamal. Pelajar-pelajar memang mengamalkan ni, makan 21 biji buah kismis yang kering tu. Kaifiat cara nak makan dia, setiap kali kita nak makan tu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pagi 21 biji. Ini amalan untuk nak menguatkan ingatan hafalan, ya. Sebab pelajar-pelajar ni banyak perkara nak kena hafal, ya, nahwu saraf, ya, banyak hadis-hadis semua nak kena hafal. Jadi untuk membantu kuat ingatan tu, ini antara amalan-amalan yang biasa diamalkan oleh pelajar-pelajar. Ya, kalau bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu pun nak beramal ni pun boleh, ya. Itu kita makan kismis setiap hari 21 biji. Jangan banyak-banyak sangat, jangan lebih, ya, jangan banyak-banyak sangat. Dia ada sukatan dia. Ini ada hikmah dia, ada khasiat dia. 21 biji tiap-tiap hari, pagi-pagi. Belum makan sesuatu. Ini sebelum kita sarapan, minum kopi ke, makan roti ke apa ni, kita makan kismis tu 21 biji. Letak satu piring tu. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Kunyah-kunyah telan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Maka akan mempusakai hafaz dan menyembuh daripada segala penyakit, insya-Allah, ya. Dan tersebut di dalam Nuzahah An-Nufus, ini dalam sebuah kitab, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini seorang ni mengadu kepada Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku banyak lupa. Ini aku punya ingatan ni tak berapa kuat lah maksudnya. Ya, aku banyak lupa. Maka berkata Ibnu Abbas baginya, lazimkan olehmu dengan kundur, ditaruh akan dia di dalam air pada malam. Ini direndam buah kundur tu dalam air, dalam bekas air. Kemudian diminum akan dia pagi-pagi. Belum makan sesuatu. Ini sebelum dia bersarapan dengan sebarang makanan. Pagi-pagi tu, ya, diminum air buah kundur yang direndam, yang rendam semalaman tu. Lepas tu amalkanlah makan kismis 21 biji. Maka bahawasanya ia menegahkan lupa. Satu amalan untuk menguatkan ingatan hafazan, satu amalan untuk menegahkan lupa.
Dan tersebut di dalam Nuzahah An-Nufus, dalam kitab yang sama juga, bermula makan kundur itu menguatkan mata dan maidah, iaitu usus. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Ini buah kundur ni ada banyak, ya, khasiat dia, faedah dia, ya, untuk perut, untuk usus, ya, untuk usus. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Dan dimamah akan dia bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Dan memakan akan dia menghilangkan angin dan memutuskan balgham, yakni kehak-kehak lendir tu. Dan iaitu membaikkan bagi demam balghami. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi, ya, pada kuliah yang akan datang ni, ada sedikit lagi. InsyaAllah kalau ada apa-apa nak tanya tuan-tuan, perempuan, bapak, ibu-ibu sekalian boleh tanya. Kalau ada apa-apa soalan, satu soalan boleh lah, insyaAllah. Ada tak yang nak tanya? Ada tak? Tak ada tanya, ya? Semua dah faham, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapatlah kita ambil faedah manfaatnya untuk kita dapat amalkan, dan kita sampaikanlah kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, rakan-rakan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi manfaat kepada kita. Kita doa sama-sama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.